dia punya rekod. Okey, baik. Rekod dah tekan. Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari ya. Selamat tengah hari. Jadi hari ni hari Isnin 12.30 kelas PJ dan PK. Jadi untuk minggu ni kita tengok pendidikan kesihatan ya. Kalau kawan awak tadi siapa yang buka mic ni? Okey. Jadi siapa tadi Hari Yusof cakap kalau ada buku teks boleh juga tengok muka surat 82. Kalau tak ada tak apa. Cikgu pun tunjuk dekat depan dekat skrin awak tu boleh nampak. Itu cikgu ambil daripada buku teks. Okey, jadi untuk hari ni pendidikan kesihatan mengenai tiada nyamuk, tiada penyakit berkaitan dengan penyakit bawaan nyamuk berpunca daripada nyamuk. Ini boleh berlaku dekat kita lah kalau kita tak jaga. Kalau awak perasan memang banyak sekarang ni apa ni utamanya Aedes. Kalau sebut Aedes ni dia berkaitan dengan penyakit denggi, demam denggi. Memang kalau ikut kerajaan ataupun klinik-klinik Kementerian Kesihatan memang dia bagi perangan bahaya mengenai bahaya penyakit denggi ni boleh menyebabkan kematian. Jadi sama-sama kita lihat. Okey, kalau awak tengok kat sini kita tengok dulu. Contohnya ini nyamuk Aedes betina ya. Nyamuk Aedes betina lah. Yang selalu kita boleh nampak kita tengok dia menggigit kita. Jadi kita kena berhati-hati nyamuk ni. Okey. Kalau tengok kat sini awak boleh nampak kat situ nyamuk Aedes ni dia dekat dia punya ekor dia ataupun belakang dia bontot dia tu ada belang-belang putih hitam. Itu cara nak mengenali nyamuk Aedes. Okey. Seterusnya apa yang boleh disebabkan oleh nyamuk Aedes ni? Dia kata menyebabkan demam denggi. Demam denggi. Cara merebak. Kita tengok dulu. Cikgu pun ada sediakan video. Ada sedikit video lepas ni. Cikgu harap video tu boleh berjalan dengan elok lah. Okey, cara merebak. Tengok dulu. Dia kata nyamuk Aedes betina. Betina jantan tak dia betina. Nyamuk Aedes betina saja. Pembawa virus denggi. Nyamuk Aedes betina ni dia menggigit pesakit denggi. Kalau ada yang kena denggi yang dah ada kena demam kan. Lepas tu nyamuk tu dia gigit pesakit demam denggi tu. Lepas tu nyamuk tu dia kiranya ada virus dekat dia. Ada virus dekat nyamuk Aedes ni. Kemudian dia gigit orang lain pula, orang yang sihat dan menjangkitinya. Maksudnya contoh kat sini, contoh betina, nyamuk betina ni dia gigit contohnya lah Haikal. Haikal dia ada demam denggi. Contoh dia gigit, nyamuk ni gigit, lepas tu nyamuk tu dia terbang. Dia dah kenyang dia terbang. Lepas tu dia jalan-jalan, dia pusing-pusing. Dia jumpa siapa? Haris contohnya. Lepas tu dia gigit Haris pula. Daripada situlah orang yang sihat tu dia boleh kena jangkitan demam denggi. Kena faham. Maksudnya nyamuk tu yang bawa virus tu, bawa penyakit. Okey, seterusnya gejala dan tanda. Gejala ni tanda-tanda lah, simptom. Apa yang kita tengok orang tu, orang tu demam kan. Apa dekat orang demam tu, apa tanda dia, apa bukti dia ni demam denggi. Contohnya kat sini dia kata demam panas. Yang pertama dia kata demam panas. Seterusnya dalam masa demam panas tu orang tu rasa sakit kepala. Selepas dia sakit kepala dia ada juga rasa-rasa muntah, nak muntah, ada rasa sampai muntah lah. Seterusnya boleh juga menyebabkan cirit-birit. Orang yang ada demam denggi ni dia boleh mengalami cirit-birit. Seterusnya sakit sendi. Sakit sendi ni biasanya sendi ni berkaitan dengan tulang. Contohnya dekat tangan kita ni tak nampak. Okey, kalau kat siku ni contohnya siku yang boleh menggerakkan tangan kita ni sendi lah. Jadi sakit tu dekat situlah, dekat sendi. Contohnya kalau
kaki, dekat lutut. Dekat situ ada sendi. Jadi dia sakit-sakit dekat sendi. Seterusnya ruam. Ruam pada kulit. Ruam ni awak boleh tengok ada macam dia keluar bintik-bintik warna merah macam tu. Itu ruam. Jadi tengok kat sini. Kat sini ada 6, lebih kurang 6 tanda-tanda orang tu mengalami penyakit demam denggi. Okey, seterusnya yang bawah ni. Ya, yang bawah ni pun ada satu lagi penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Kat sini ditunjukkan nyamuk tiruk betina. Kalau tengok yang ni dia beza sikit. Kalau Aedes, dekat buntut dia tu, belakang dia tu ada belang putih dan hitam. Awak biasa tengok kan. Biasa orang biasa ditunjukkan nyamuk Aedes ni. Dan nyamuk tiruk betina dia warna lebih kurang perang macam tu sikit. Perang dia warna macam ni. Perang tak perang, kelabu tak kelabu. Jadi ini biasanya nyamuk tiruk betina ni dia biasa jumpa dekat kawasan yang hutan lah. Hutan contohnya air terjun ke, kebun ke kalau awak pergi. Kalau nyamuk Aedes ni dia biasanya dekat rumah kita. Nyamuk tiruk ni dia dekat tempat ada semak, ada pokok-pokok, ada hutan, dekat air terjun ke, kebun ke. Jadi nyamuk tiruk betina ni dia boleh menyebabkan kita menghadapi penyakit demam malaria. Demam malaria. Okey, kalau sebut demam malaria ni masa cikgu-cikgu kecil dulu ataupun awak sekarang ni pun kita boleh dengar. Malaria ni biasa kita dengar dekat negara-negara Afrika sana. Kalau ke Afrika sana kemungkinan dia punya klinik, dia punya kementerian kesihatan, dia punya doktor ataupun jurawat dia kurang mungkin kurang ubat, tak banyak klinik. Mungkin dekat sebelah Afrika sana banyak kes demam malaria ni. Banyak budak-budak kena demam malaria ni dan menyebabkan banyak kematian. Tapi dekat Malaysia pun kita kena jaga-jaga juga. Kemungkinan juga boleh berlaku. Ada juga tapi tak banyak. Kat Malaysia ni biasanya yang banyaknya adalah demam denggi. Tapi disebabkan bahayanya demam malaria ni, awak juga perlu tahu perlu tahu dan jaga diri. Kedua-dua ni juga, demam denggi dengan demam malaria ni dia boleh menyebabkan kematian. Okey, tengok dulu cara merebak. Cara merebak. Okey, boleh nampak kalau awak ada masalah bagi tahu cikgu. Tapi takut cikgu baca awak tak nampak apa yang cikgu baca ni dekat skrin awak. Okey. Seterusnya cara merebak. Nyamuk tiruk betina pembawa virus malaria. Sama je macam denggi tadi. Cumanya jenis nyamuk saja yang berbeza. Tadi kalau denggi nyamuk Aedes. Kalau malaria ni nyamuk tiruk. Okey, nyamuk tiruk ni tengok kat sini ni betina. Jadi nyamuk tiruk betina ni sama juga menggigit pesakit demam malaria. Ada kawan awak tu contohnya Muiz ke contoh. Ada contoh ada sakit tu, nyamuk tu pergi gigit Muaz contohnya. Lepas tu dia pergi gigit orang lain pula. Dia pergi gigit Yusof ke, Ahmad Zikri ke. Contohnya lepas tu daripada Muaz tu, penyakit tu, nyamuk tu dia bawa virus tu, dia pergi gigit orang lain, dia pergi gigit Yusof ke. Lepas tu Yusof ni dah sihat, kena gigit dengan nyamuk tiruk, Yusof pun boleh kena penyakit demam malaria. Ini contoh contoh cikgu cakap. Okey, seterusnya nyamuk tiruk betina ni membawa parasit. Parasit ni macam bakteria, macam binatang kecil yang macam ulat lah, macam dalam dekat nyamuk tiruk tu. Lepas tu dia menggigit orang yang sihat dan menjakitinya. Daripada orang yang sakit ni, nyamuk ni bawa, dia pergi gigit orang lain, orang lain tu akan kena demam malaria tu. Okey, tengok. Okey, tengok lagi tanda-tanda dia, tanda-tanda dijangkiti demam malaria. Yang pertama dia kata demam panas. Tengok ni sama.
sama macam nyamuk ni denggi tadi. Demam denggi sama. Kita tengok nanti perbezaan dia. Okey, demam panas sama macam denggi. Sakit kepala sama. Okey, letih. Letih tengok atas tadi ada tak letih? Ini beza sikit. Letih. Demam malaria ni boleh menyebabkan letih. Loya dan muntah. Sama juga macam demam denggi tadi. Seterusnya, bengkak paru-paru. Kalau nyamuk denggi tadi tak ada bengkak paru-paru, ada tak? Tak ada. Kalau malaria ni menyebabkan bengkak paru-paru. Seterusnya menggigil. Menggigil. Okey, seterusnya tengok bawah lagi. Bertindak segera. Lihat dan ikut cara-cara untuk mencegah pembiakan nyamuk. Biasa kalau kat taman kita pun kita boleh tengok. Pertamanya fogging dia kata, pengabutan. Cikgu pun baru dengar perkataan ni, pengabutan. Biasa kita sebut fogging. Fogging ni biasanya orang daripada klinik kesihatan. Dia datang sembuh. Yang bunyi bising tu. Yang keluar asap banyak. Itu biasanya berkaitan dengan denggi dengan nyamuk lah. Itu untuk menghapuskan, menghalau atau nak matikan nyamuk ini. Fogging. Seterusnya, cara-cara mencegah pembiakan nyamuk. Tanam bekas yang menakung air. Kalau ada tempat bertakung dekat rumah ke, kawasan-kawasan rumah kita, seeloknya jangan biarkan air bertakung. Sebab apa? Dia boleh menyebabkan pembiakan nyamuk. Dekat air tu, nyamuk boleh telur dan menyebabkan jentik. Jentik. Kalau jentik-jentik tu, kalau orang kesihatan, kalau kesihatan dia datang cek, dia boleh saman. Contohnya kalau kat sekolah kan, ada orang daripada klinik ataupun jabatan kesihatan, dia datang cek berkaitan dengan nyamuk ni, jentik-jentik ni, kalau dia jumpa ada air bertakung, lepas tu ada nyamuk, mahal lah, banyak lah kena samannya. Dia punya jumlah cikgu tu pasti, tapi cikgu rasa mahal lah. Dia kira seekor jentik-jentik tau. Okey, jadi tanam bekas yang menakung air. Pastikan kat kawasan rumah kita tak ada bekas yang menakung air. Seterusnya, tutup bekas yang mengandungi air. Contohnya kat sini nampak ditunjukkan beldi ataupun besen yang besar ni dia tutup. Yang jarang gunalah. Kalau kat rumah tu kita selalu guna, kita pun selalu mandi, mungkin tak ada masalah lah. Tapi kalau contohnya kita takung air ni dalam beldi, lepas tu kita biar je macam tu. Itu yang bahaya. Lama-lama nyamuk boleh membiak kat situ. Seterusnya, tong sampah. Tong sampah pun dia boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk. Sebab kadang-kadang kita buang dekat tong sampah tu ada benda yang berair, ada yang basah. Yang berair itulah yang boleh menyebabkan nyamuk membiak. Jadi kat sini disuruh tutup tong sampah. Seterusnya, bersihkan bekas takungan air. Kalau tak ada guna apa bekas takungan air tu, basuh, simpan dan pastikan kering, tak ada air bertakung. Okey, ini daripada buku teks. Okey, lepas ni cikgu cuba. Okey, cikgu cuba bagi awak tengok sedikit video. Ini daripada UiTM yang buat ni. UTM. Kitaran nyamuk Aedes. Ini. Okey, dia kata nyamuk Aedes ni berhampiran dengan manusia. Dia duduk dengan manusia. Okey, kitaran nyamuk. Ya? Sekat-sekat juga ke? Cikgu pause sekejap. Okey, dia kata nyamuk Aedes ni bermula dari peringkat telur hingga menjadi nyamuk dewasa mengambil masa selama hanya 7 hari. Maksudnya daripada dia bertelur tu 7 hari aja. Dia bertelur,
Lepas tu dia jadi jentik-jentik kan dalam tempat air bertakung kan. Tempat air bertakung tu jadi jentik selama 7 hari. Lepas 7 hari saja terus dia jadi nyamuk. Bila nyamuk, apa yang akan buat? Bila nama dah nyamuk kan, memang dia punya makanan dia darah manusia. Dia akan cari orang lah. Lepas 7 hari ni dia jadi nyamuk, dia akan cari orang untuk isap darah. Okey, nyamuk Aedes boleh membiak dalam air yang sangat sedikit seperti 1 sudu teh. Walaupun air tu sikit macam sudu teh tu je ke, dia tetap boleh membiak. Okey, kitaran dia. Mula-mula telur. Selepas telur dia jadi jentik-jentik. Ini rupa dia jentik. Lepas tu kepompong ataupun pulpa. Dia nanti buat perkataan pulpa. Pulpa dengan kepompong tu lebih kurang sama. Ni daripada telur ni lepas tu dia akan jadi nyamuk dewasa. Ini dia punya kitaran dia. Dia punya daripada telur, dia jentik, kepompong, kemudian nyamuk dewasa ni. Ini proses ni dalam 7 hari saja ya. Daripada telur sampai ke nyamuk dewasa ni sekejap saja. Sebab tu kita tengok orang nyamuk ni banyak sangat. Okey. Tengok dia kata jentik-jentik hidup di muka air. Lepas tu dia kata jentik akan berubah menjadi kepompong selepas 3-4 hari. Tengok biasa dalam dalam bekas-bekas tu kan, dalam besen-besen, dalam beldi tu ada kepompong tu 3-4 hari. Dia jentik tu 3-4 hari jadi kepompong. Lepas tu dia cakap jentik-jentik boleh hidup sehingga sebulan jika berada di persekitaran yang sejuk. Sikit kat sini cakap apa? Setiap kali bertelur, nampak? Nyamuk ni boleh mengeluarkan setiap kali nyamuk tu bertelur. Bila nyamuk tu boleh mengeluarkan 60 hingga 100 biji telur. Dan sepanjang hayat daripada nyamuk tu hidup sampai dia mati, nyamuk betina lah. Nyamuk tu boleh mengeluarkan sehingga 1000 biji telur. Kalau seekor kalau seekor 1000 biji telur dia boleh bertelur. Okey. Ada lagi video, ada 2 lagi video. Okey, seterusnya kita tengok video lain pula. Kitaran. Okey, bagaimana penyakit nyamuk? Bagaimana jangkitan boleh berlaku? Untuk hidup, nyamuk jantan menghisap nektar dari tumbuh-tumbuhan. Manakala untuk bertelur, Okey, cikgu nak tanya sekejap. Aikal Hakimi, boleh dengar suara cikgu Aikal Hakimi? Aikal Hakimi boleh dengar suara cikgu? Video cikgu tunjuk tadi boleh tengok jelas tak? Suara dengar tak dia punya muzik?
Suara tak jelas. Sekat-sekat juga Ha. Okey, tengok dulu. Nyamuk betina akan perlu menghisap darah. Apabila nyamuk betina menghisap darah mangsa yang telah dijangkiti virus denggi, mangsa yang digigit seterusnya juga akan turut dijangkiti. Telur-telur nyamuk yang bakal menetas juga akan membawa virus ini. Mangsa mengalami demam biasa yang sukar untuk dibezakan dengan demam viral yang lain. Sehinggalah contoh. penyakit menjadi parah. Ada macam-macam tanda dia. Jangkitan lebih serius boleh terjadi seperti muntah berdarah, pendarahan pada badan, hidung dan gusi berdarah, gangguan pernafasan, sakit teruk pada sendi dan tulang serta hilang selera makan. Terdapat 3 jenis jangkitan iaitu demam denggi berdarah dan sindrom renjatan denggi. Mangsa yang dijangkiti virus denggi perlu mendapatkan rawatan dengan segera kerana ia boleh membawa maut. Selain denggi, gigitan nyamuk Aedes juga boleh membawa virus chikungunya yang berbahaya kepada mangsa jangkitan. Nyamuk Aedes juga membawa virus Zika yang digeruni ramai kerana ia dikaitkan dengan kerencatan otak. Apa masuk kat sini? Maksudnya nyamuk tu, bukan nyamuk tu dia ada penyakit tau. Bukan nyamuk tu dia ada penyakit denggi, dia ada penyakit Zika tadi. Tapi nyamuk tu dia bawa. Contohnya ada orang sakit, dia pergi cocok, dia pergi hisap darah orang sakit tu, dia bawa penyakit tu dekat orang lain yang sihat. Bukan nyamuk tu yang ada penyakit, dia bawa penyakit. Aedes juga membawa virus Zika yang digeruni ramai. Chikungunya tadi. Ia dikaitkan dengan kerencatan otak terhadap bayi dalam kandungan seperti mikrosefali. Senang je tahu. Alah, kasih. Okey, itu aja. Okey, last ada satu lagi. Aika Hakimi, mute je awak punya ni. Awak punya tu kena mute. Okey, satu lagi video. Cikgu cari untuk awak. Penyakit bawaan nyamuk dan kaedah pencegahannya. Apakah penyakit bawaan nyamuk? Penyakit bawaan nyamuk adalah penyakit yang disebabkan oleh virus atau parasit atau mikrofilaria yang dipindahkan. Video ni dia panjang sikit, cikgu cari-cari yang penting saja. Kitaran hidup nyamuk bermula daripada ini sama macam tadi. Yang bertukar menjadi larva tempoh 1 hingga 2 hari. Larva atau jentik-jentik ini seterusnya ini kitaran nyamuk bertukar menjadi pupa ataupun kepung hanya mengambil masa. Kebiasaan dan kaki nyamuk Aedes berbelang hitam putih. Nyamuk Aedes ini cikgu nak fokuskan dia satu dekat dibawa orang yang nyamuk malaria jap pembengkak larva jet burung filaria darah merah tersebut. Nyamuk tiruk berwarna coklat, kaki berwarna hitam dan kepak dan sendi Okey, kita tengok ni. Malaria. Okey, yang ni. Malaria. Fakta penyakit. Penyakit malaria disebabkan oleh gigitan nyamuk tiruk atau Anopheles yang membawa parasit malaria. Parasit ini akan hidup di dalam sel darah merah pesakit dan akan merosakkan sel darah merah tersebut. Dia kata nyamuk merosakkan. Nyamuk berwarna coklat, kaki berwarna hitam dan kepak bersaiz lebar. Nyamuk tiruk membiak di kawasan air jernih seperti di kawasan anak sungai di kaki bukit.
aliran air tepi semak, air di celah-celah batu dan kawasan air yang terdapat di semak Tolong sama. mute tolong mute. Simptom Dulu. penyakit Sabar. malaria. Tepi semak, Okey kat sini cikgu nak highlightkan cikgu nak ni. Nampak dia kuasa kalau tiruk ni ini malaria kalau dengue Aedes ni waktu tu biasa dengar kan. Kalau malaria ni tengok dia kata kawasan banyak kawasan anak bukit ada air tepi semak ada pokok-pokok maksudnya nyamuk malaria ni dia lebih luar daripada kawasan, jauh sikit daripada kawasan rumah kita biasanya dalam hutan macam tu lah. Dia macam dekat hutan-hutan semak-semak samun tu je. Kalau malaria lah kebanyakannya. Okey cikgu harap awak dapat bezakan nyamuk Aedes dengan malaria. Sekarang suara. Tadi suara. Suara dah hilang. Sama macam tadi dia kata kalau malaria ni sakit kepala, demam panas, muntah. Nampak ini dia kata contohnya daripada parasit mel malaria. Ini punca dia penyakit dia. Lepas tu daripada penyakit malaria ni nyamuk ni bawa, lepas tu dia gigit manusia gigit kita lah. Okey dah. Itu. Okey jadi melalui video-video tadi apa yang cikgu terangkan tadi, cikgu harap awak dapat bezakan di antara nyamuk nyamuk Aedes dengan nyamuk tiruk. Aedes dia menyebabkan dengue, tiruk menyebabkan malaria. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada cikgu. Ada 17. Tak ada. Okey. Dekat Jangan jerit. Sabar. Okey. Lepas ni dekat WhatsApp tu ada kuis awak jawab kuis tu sikit ya. Okey. Jadi kita jumpa lagi. Jangan lupa siapkan kuis yang cikgu share tu. Okey. Sekian. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye.